Okay, so peringatan lagi sekali ya. Awak cuma on mic bila cikgu tanya. Okay, bila cikgu tanya soalan, awak nak jawab, baru awak on mic. Waktu cikgu menerangkan, cikgu minta kerjasama semua untuk tidak interrupt, tidak mengganggu. Apabila awak on mic, waktu cikgu mengajar, kawan-kawan awak yang lainnya akan dengar banyak suara. Jadi mereka tak dapat nak fokus dengan suara cikgu sahaja. Okay, jadi awak mengganggu penerangan cikgu. Nanti dekat hujung sekali memang cikgu akan buka untuk awak tanya soalan. Time-nya buat awak tanya soalan. Okey, boleh? Okey. Jadi hari ini kita akan mulakan. Okey, cikgu gabungkan semua kelas hari ini. 3 Ibnu Sina, 3 Ibnu Khaldun, 3 Ibnu Rushdi dan juga 3 Ibnu Qayyim. Jadi kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Jadi Afif ketuai bacaan doa kita pada hari ini. Okay, Afif, on your mic, Afif. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin. Thank you, Afif. Thank you very much. Okay. Are you ready? Ready? Okay. We are going. Okay. Very good. We are going to start now. I'm going to present now. We are going to have sesi bergambar hujung nanti. Sesi bergambar kelak sebelum kita habis. Okay. So I'm going to present now. Okay. First thing first. Okay. First thing first. What we are going to do is we are going to do some revision. Kita akan buat ulang kaji sedikit tentang apa yang kita dah belajar minggu lepas. Apa yang kita belajar minggu lepas adalah sangat senang. Okay? Yang kita belajar minggu lepas adalah menambah dan juga menolak pecahan dengan penyebut yang sama. Cikgu ambil pen yang besar dulu. Okay? What we have learned last week. Mana dah last week? Tuesday kan? Okay, Selasa. Okay, adalah addition and also subtraction of fractions with same denominators. Okay, penyebut yang sama. Yang mana pecahan yang awak jumpa, semuanya mempunyai penyebut yang sama. 1/6, 1/6. Okay, 2/6, 2/6. 3/6, 3/6. Semua pecahan ini ada penyebut yang sama. Nombor di bawahnya sama. Ini 6 penyebutnya. Ini pun 6, ini pun 6. Okay. Kalau nak menambah pecahan dan juga menolak pecahan dengan penyebut yang sama, okay, kita penyebut tu kita salin balik sahaja. Yang kita kira adalah pengangka. The one that we add and also subtract is the numerator. Nombor yang dekat atas tu. For example, okay, cikgu ada 1/4 plus 2/4. 4. Macam ni 4 cikgu tu. Okay. So, sebab penyebutnya sama, tak perlu buat apa-apa. Letak balik saja. Okay. So, yang kita tambahkan adalah yang di atas ni. 1 plus 2. So, the answer is 3/4. Senang saja kan? Kan? Kan cikgu dah bagi tahu kita tambahkan bahagian. Okay. Kita bukan tambahkan semua bentuk tu. Kita tambahkan bahagian yang kecil-kecil yang kita warnakan. Itu sahaja. Sama lah macam kita kalau siapa yang ada tengok video yang cikgu beri dekat YouTube tu. Okay. Sama lah macam kita nak tambah makanan kan. Kalau kita ada mangkuk A. Okay. Mangkuk A. This one is mangkuk B. Mangkuk A dengan mangkuk B ni adalah mangkuk yang sama saiznya. Sama bentuknya, sama warnanya. Dalam mangkuk A ni ada makanan. Banyak ni. Okay. Dalam mangkuk B ni ada makanan. Banyak ni. So mangkuk B tu lebih banyak. Kalau kita nak tambah makanan daripada mangkuk B pergi mangkuk A, mana dah kita ambil mangkuk ni kita letak atas mangkuk A? Tidak. Kan? Siapa ada kalau tambah makanan tu awak ambil mangkuk B ni, awak letak atas mangkuk A? Adakah? Mana ada? Okay, awak ambil makanan yang daripada mangkuk B. Awak ambil makanan dalam ni saja. Yang dalam ni saja awak ambil. Awak tuang ke dalam mangkuk A. Sama lah macam dengan pecahan. Awak tak ambil semua gambar tu kalau pecahan tu ada macam ni kan? Okay. Yang ini saja yang diwarnakan. Awak mana dah awak ambil semua? Tidak. Awak cuma ambil ini saja bahagian yang diwarnakan.
Okey, itu tambah pecahan. Tambah pecahan dengan penyebut yang sama, awak tambah sahaja pengangkanya. Nombor yang di atas saja yang awak tambah. Nombor yang di bawah tu pengangka, denominators, leave it like that. Okey, dia akan sama sahaja. Okay. Itu adalah addition. Okay, let's look at subtraction. Subtraction pula, same, masih sama. With same denominators, okay, penyebut yang sama. 7/9 minus 8/9. Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh? Sebenarnya jadi boleh. Tidak. Boleh. Ah. Nombor 3. Okey. Nombor 3 lebih kecil daripada 8. Mana boleh? Kan cikgu dah kata, kejap cikgu atur telefon cikgu dulu. Kan cikgu dah kata, kalau menolak, okey, kita pernah demo dalam kelas kalau orang kecil tolak orang besar, dia si mampu pun mau tolak. Si dapat pun nak tolak, okey? Dia mesti orang besar tolak orang kecil. Sama juga dengan pecahan. Yang mestilah pecahan yang lebih besar tolak dengan pecahan yang lebih kecil. Nombor pun sama. Mestilah nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil. Kalau dalam yang ini, okay, 7/9, 7/9 ini lebih kecil. This one is smaller. Okay, lebih kecil daripada 8. 7 tolak 8, mana dapat? Jadi, ini tak boleh lah. Okay, the correct question should be like this. 8/9 tolak 7/9. Ini barulah boleh. Maksudnya awak ada 8, awak nak buang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal berapa? 1. 1 apa? 1/9. 1/9. Tengok. Okey, awak tengok. Penyebutnya kekal bah. 999 aja. Kekal aja penyebutnya. Yang awak tolak cuma nombor yang di atas. 8 tolak 7 sama dengan 1. Okey? Boleh? Boleh Okey. Itu adalah tambah dan tolak dengan penyebut yang sama. Addition and also subtraction with different denominator. But today class, you are going to learn, okay, tambah dan tolak pecahan dengan penyebut yang berlainan. Addition and subtraction of fractions with different denominators. Jadi hari ini awak akan jumpa nombor yang dekat bawah tu, nombornya berlainan. Okay, tadi sama aja nombor kat bawah tu kan. Tapi hari ini awak akan jumpa nombor yang berlainan dekat bawah tu. Okay, first thing first, cikgu nak imbas kembali. Apa perkara yang paling penting dalam pecahan? Yang dulu suatu mula-mula awak belajar pecahan tahun lepas, perkara paling penting cikgu madah pecahan mesti apa? Mesti apa? Awak ingat sih kalau cerita yang bagi kek ya, kalau dapat besar. Sama rata cikgu. Sama rata. Yes, sama rata. Itu adalah perkara yang paling penting dalam pecahan. Dia mestilah sama rata, sama besar dan juga adil. Samalah macam awak makan pizza contohnya. Awak dapat slice yang kecil. Adik awak dapat slice yang besar. Tak adil kan? Awak pun tak suka. Okay? Okay? So, okay, dalam pecahan, in fraction, it need to be fair. Perlu adil. Bahagian-bahagian yang dibahagikan tu mestilah sama besar. Okay, kalau satu besar satu kecil, itu tak adil. Itu bukan pecahan. Okay, boleh? Bagus awak masih ingat. Okay, hari ini, okay, kita akan mulakan dengan tambah pecahan dengan penyebut berlainan. Okay, addition of fractions with different denominators. Okay, look at this picture. Apa fraction ni? What is the fraction? Apa fraction ni? 1/4. 1/4. Yes, betul. 1/4. Okay, 1/4 ataupun 1/4. Okay, now let's look at the next. Alah, kejap. Cikgu tulis kat tempat lain lah. Kasihan dua hal gambarnya, Tek. Okay. Warna merah lah. Okay, this is 1/4, 1/4. Okay, the next picture. 1/8. Picture. Yes, kita ada. Yes, we have 8/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, very good. Thank you, class.
Okey, terima kasih. Okey. So, sekarang kita ada 1/4 dengan 1/8. Okey. Okey. Kalau kita nak tambahkan, apa yang kita nak buat dekat sini adalah we are going to add 1/4 plus 1/8. Kita nak buat yang ini. Tapi, kalau awak tengok dekat sini, okey, 1/4 ini bahagiannya besar, betul tak? Sedangkan 1/8 ini saiznya lebih kecil. Okay, awak dah nampak dekat situ perbezaan saiz. One big and one the other one is smaller. Okay, jadi kalau kita nak tambah, kita ambil pecahan yang dekat bawah ni, bahagian ni, kita akan tambahkan pergi dekat atas. Dah tambahkan. Okay. Oleh kerana satu bahagian besar, 1/4 tu besar dan 1/8 itu kecil, inilah hasilnya apabila ditambahkan. Ini. Nampak tak ini? Okay, ini hasilnya apabila ditambahkan tadi. So sekarang kelas, boleh awak bagi tahu dengan cikgu apa pecahan ini? Bolehkah kita namakan pecahan ini? Ataupun ada sesuatu yang macam pelik dekat pecahan tu? Si boleh cikgu sikit besar sikit kecil. Macam ni kita nak beri nama pecahan tu. Tok besar, tok kecil, tok kecil, tok besar, tok besar. Okey? Adakah ini adil? Okey. Jadi, kenapa ini berlaku kelas? Kenapa ini berlaku? Kerana, okey, pecahan yang pertama tadi, dia bahagikan kepada 4 bahagian. Pecahan yang kedua dibahagikan kepada 8 bahagian. Okey, 4 bahagian, okey, dia lebih besar. Bila kita bahagi kepada lebih banyak, bahagiannya semakin kecil. Jadi kedua-dua ini, 1/4 dengan 1/8 ini, saiznya tidak sama. Seperti yang kita dah bagi tahu tadi, kita dah revise tadi, kita dah ulang kaji tadi, pecahan dia mestilah adil, saiznya mesti sama. Sebab itulah bila kita tambahkan 1/4 dengan 1/8, dia jadi macam tu. Kita si dapat nak merik pecahannya sebab sikit besar, sikit kecil. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena samakan penyebutnya. We need to make the denominators sama. Same denominators. Kita kena ubah denominators. Okay, kita tengok tumpukan perhatian awak betul-betul. Okay, this one tadi 1/4 kan? Okay, and then this is 1/8. Macam mana kita nak samakan denominatorsnya? Kita boleh ubah sama ada we want to change 1/8 ataupun we want to change 1/4. Tapi cara yang paling senang kita akan ubah pecahan dengan penyebut yang kecil. Macam tu nak nombornya lebih kecil kan? Kita akan samakannya dengan 8. Selalunya kita akan buat macam ni. Okey, kita akan dengar betul-betul. Kita akan samakan penyebutnya dengan mengubah pecahan dengan penyebut yang lebih kecil. We are going to change the fraction with smaller denominator. Smaller denominator. Kita akan ubah yang ini lebih kecil kan? Ini lebih kecil kan? We're going to change this into this. Okay, how? Tengok. Tadi, you look at this. Tengok ini. Pecahan yang ini. The first diagram. Okay. 1/4. Okay, there are 4 parts. 4 parts. Now I'm going to make it 8 parts. Saya akan jadikan 4 bahagian tu kepada 8 bahagian. Tada! Dah 8 bahagian kan? Dah 8 bahagian kan? Okay. Sekarang apabila 8 bahagian, berapa pecahannya? What is the fraction now? 2/8. Yeah. 2/8. Okay. Itu cikgu. 8. Yes, very good. Itu, okay. Itu adalah cara cikgu guna lukisan. Tetapi kalau fraction tu lebih besar, macam mana awak nak lukis? Kelemahan lukisan ni adalah awak tak dapat nak buatkan dia sama besar. Yang tu cikgu dapat buat sama besar lah sebab cikgu guna komputer. Okay, kalau lukis guna tangan tu ada payah sikit awak nak buat dia sama besar. Okay, jadi kita ada cara lain. Macam mana kita nak nukarnya? 4 mau jadi 8 tu, macam ni. How actually 4 Bahagi. Bahagi, kalau bahagi nombornya lebih kecil. Darab. Yes, kita nak ubah menjadi pecahan yang setara. Very good. So kita darab. Darab dengan apa? Kalau bawah darab, atas pun mesti darab. Dengan nombor yang sama, mesti adil. Ingat, pecahan it must be fair, mesti adil. Darab berapa?
Satu. 1/8. Darab berapa? Dua, 4 dua, darab dua, berapa dua. jadi 8? Dua. Yes. Dua. 4 darab 2 darab. Okay. Jadi awak tengok 1 darab 2 awak akan dapat 2. 4 darab 2 awak akan dapat 8. Jadi sekarang kelas boleh clear tengok dekat sini. Okay. Jadi sekarang okay. Okay. Dah. Okay. Okay. Dah. Okay. 1/4. Asalnya soalan tu macam ni. 1/4 plus 1/8. Okay. Oleh kerana dia tak sama, tak adil lah. Tak sama penyebutan, tak adil. Okay. Mesti adil. Jadi kita akan samakan penyebutnya. So 4 times by 2. 1 pun darab dengan 2. 1 darab 2 jadi apa? 2/8 plus 1/8. Sekarang penyebutnya dah sama. Jadi kita boleh letak saja penyebut tu macam ni. 2 plus 1 is? Jawapannya? 3/8. Tengok. Tengok. Betul saya 3/8. Tengok. Sekarang, okay. The first diagram, the first fraction, 2/8. The second fraction is 1/8. We are going to add. Kita akan tambah sekarang. Look. Bila yang udah sama besar, dapat saya awak baca pecahannya? Dapat saya awak baca pecahannya sekarang? Dapat tak? This is 1, 2, 3, 3/8. Tadi, okay, bahagiannya tak sama besar. Jadi, awak tak boleh nak baca pecahan. Dia dah jadi tidak adil. Okay? Boleh? Okay. Maksudnya sekarang, okay, apabila awak ada pecahan dengan penyebut yang tidak sama, awak kena samakan dahulu penyebutnya. Okay, supaya dia menjadi adil. Kemudian barulah awak tambah dan juga awak tolak. Senang aja sebenarnya. Awak punya pecahan yang awak belajar tahun 3 pun penyebutnya tak lebih daripada 10. Okay, the denominators, the fraction that you learn in year 3, okay, the denominator should be not more than 10. Okay, should be not more than 10. Jadi, senang je mau darabnya, mau cari pecahan setara. Okay, next. Look at, tengok soalan ni. 2/3 tolak 1/6. 2/3 minus 1/6. Okay. What can you say about this fraction? Apa yang boleh awak bagi tahu saya pasal fraction ni? Sepat cikgu, si boleh. Kenanya si dapat? Kena. Sabdibahnya berlainan. Sebab kalau awak tengok dekat sini, yes, penyebutnya tidak sama. The denominators is not the same. So, okay, it is not fair. Tidak adil. What do we need to do is kita kena samakan penyebutnya dahulu. Si adil tu, si Mo, saya simuk dengan dia, si sama dengan saya. Macam yalah, okay. Saya simuk dia, si sama besar, okay. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu samakan penyebutnya dahulu. Macam mana nak samakan penyebut? Penyebut yang lebih kecil, 3 ini, kita akan jadikannya sama dengan penyebut yang lebih besar. 3 ni akan jadi 6. So, awak kena cari sifat apa. Okey, sifat apa? Okey, darab dengan berapa? 3 tu akan dapat 6. 2. Darab 3. 2. Darab 2. 3. Okey, kalau 3 darab 3, dia akan jadi 9. Ni dah jadi 6. So, darab berapa? Darab 2, cikgu. 3 darab 2. Awak akan dapat jawapan 6. Jadi, 3 darab dengan 2. Okey. 2 ini pun awak kena darab 2. Dia mesti adil. Ingat pecahan mesti adil. Kalau kalau bawah tu darab 2, atas pun awak kena darab 2. Okey, yang mesti adil. Okey, so jadi sekarang dia jadi berapa tu? 2 darab 2. Kita buat kat bawah tu 2 darab 2 berapa? 4. 3 darab 2. 6. So, 4/6. Tolak minus 4. Okay, kelas. Yang ini kelas. Hello kelas. Yang ini berubah ke tidak? Tidak berubah. Yang kita buat cuma ini saja. Okay, so 1/6. Jadi sekarang, okay. Siapa yang on mic tu? Siapa yang on mic tu? Tolong off mic awak. Okay, sekarang kalau awak tengok dekat sini, if you look here, the denominators is already the same. Okay, pecahan penyebutnya dah pun sama.
kalau pecah dengan penyebutnya dah sama, kita dah boleh tambah, kita dah boleh tolak. Okay, jadi over 6 samakanlah 4 minus 1. Berapa jawapannya tu? 3 over 6. Kena kita belajar tambah kenanya tolak cikgu salah. Okay kelas. Okay now. Look. Ada yang on mic ni? Okay. Now you look 3 over 6. 3 over 6. Can you simplify? 3/6 ni boleh tak awak permudahkan? Kecilkan nombornya, dapat sih? Boleh cikgu, boleh. 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 Apa sifar yang ada 3 dengan 6 di dalamnya? 3. 2. 3. Okay, 1, 2, 3. Kita mana boleh guna sifar 2? Bagi 3. Kan cikgu bagi tahu. Kalau cikgu tengah kelakar, sabar dulu. 3. Kalau 3. cikgu tengah kelakar, sekejap dulu. Okay. Kita mana? Tadi ada yang jawab sifar 2. Mana boleh kita guna sifar 2? Kan cikgu dah bagi tahu kalau sifar 2 tu kita cuma guna untuk nombor genap or even number. Even number is 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Tapi yang ini ada 3. 3 ini nombor ganjil. This is odd number. So we cannot use multiplication table 2. Kita tak boleh guna sifar 2. So the sifar yang ada 3 dengan 6 sekali adalah sifar 3. Now let's check. 1 times 3 is 3. 2 times 3 is 6. ada both 3 and 6 dalamnya. So simplify, permudahkan, kita akan gunakan bahagi. Simplify, permudahkan, maksudnya kita akan kecilkan nombor tu. Kalau kita akan kecilkan, kita guna bahagi. So divide by 3. Mesti adil, atas tengah bawah mesti sama. 3 bagi 3? 1. 6 bagi 3? 2. 2. Jadi ini adalah jawapan terakhirnya. Okay? Boleh? Senang je kan? Maka kita mesti belajar tambah. Tambah. Kenapa jadi tolak Mesti cikgu dah babur. Okay, now 1 over 8 plus 1 over 2. The denominators is not the same, it's different. Okay, penyebutnya tidak sama, berlainan. Ini 8, ini 2. So, which one do we need to change? Mana satu yang kita nak ubah? 1 over 8 ataupun 1 over 2? 1 over 2. 1 over 2. 1 over 2. Yes. 1 over 2. Kita akan ubah penyebut yang lebih kecil. So 2 ini lebih kecil. Jadi kita akan jadikan 2 ini menjadi 8. Macam mana? How to make 2? How do we want to change 2 into 8? Macam mana kita nak ubah 2 kepada 8? Darab dengan apa? Darab. Darab 2? Okey. Kalau awak cakap 2, darab 2, jawapannya 4. Mana ada 8? So 2 darab apa sama dengan 8? 4. Ya. Darab 4 sama dengan 8. Jadi dekat sini pun awak darab 4, bawah pun awak darab 4. So dia yang ini 1/8, 1 over 8. Berubah ke tidak? Tidak berubah. So salin balik. Tambah dengan ini 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 8. Sekarang the denominators is the same already. 8 dengan 8. Jadi sekarang kita boleh samakan penyebutnya 8. So 1 plus 4. 1 tambah 4 dekat atas. So 1 tambah 4 Okey, berapa jawapannya? 1 tambah 4. 1 plus 4. 5. Bawah ni Okey. My question. Soalan cikgu sekarang. Okay, Zid. Okay, soalan cikgu sekarang. Dapatkah kita permudahkan jawapan ini 5/8? Can we simplify this fraction? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Ada yang kata boleh? Okay, kita cuba. Guna sifar apa? Cepat.
Okey. Bukannya kalau awak cakap Sid dapat lepas yang sebab sifir 2 Sid ada 5, itu betul. Cumanya tidak tepat. It's not accurate. Okey. Kita tak boleh guna sifir 2 sebab sifir 2 digunakan untuk nombor genap sahaja. Okey, even number. 5 ni nombor ganjil. Okey, saya boleh guna sifir 2. Okey, kita tak boleh nak bahagikan ataupun nak simplify, nak permudahkan ini, pecahan ini 5/8 ini adalah kerana tidak ada sifir yang ada kedua-dua 5 dengan 8 di dalamnya. Kita cuba. Okay. Since dekat sini ada 5, okay, kita boleh check sifir 5. We can check multiplication table 5. Okay, times 5. 1 times 5 is equal to 5. 2 times 5 is equal to 10. Kan dah lebih. 5 ada 5 situ. Tapi apa yang saya dah kasih? 8. 8 saya dah. 8 tak ada. Terus 10 dekat sini. Dah lebih daripada 8. So kita tak boleh guna sifir 5. Okay. We check. We want to use sifir 8. Sebab sini dekat sini ada 8 kan. Okay. We check sifir 8. Sifir 8. 1 times 8 is equal to 8. 2 times 8 is equal to 16. 8 ada. Betul 8 ada. Ada 5 sis ya? Ada tak 5 dekat situ? Tidak. Tak ada. Dah lebih. So, kita pun tak boleh guna sifir 8. Jadi, tak ada sifir yang ada kedua-dua 5 dengan 8 di dalamnya. Jadi, inilah jawapan terakhir. Tak boleh dipermudahkan lagi. Okey? Boleh? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Tambahkan. Malah gugur telefon cikgu. Can you please solve this for me first? Awak cuba dulu Paula. Lepas cikgu. Siapa nyebut lain? Samakanlah penyebutnya. Kira dulu. Sebenarnya cikgu suruh ambil kertas untuk kira. Kira. Tulis senyap. 1/2 tambah 3/10. Kira dulu. Give me the answer. Lapan puluh 10. 4/12. 8/10 cikgu. 8/10. Over 10. Cikgu sih buka mic. Oh, cikgu suruh buka mic. Lupa. Okay, Sabrin. What is your answer? 4/10. Jadi 45. 4/10. Okay. 4/10. 4/10. Okay. Okay. Oi. Saya 4/10. Cikgu lah. Okay, 4/10 ada kat sini. Cikgu kami ada kamu. Cikgu kami ada kamu. Okay. Oi, siapa? Kami dulu. Jadi kami ada kamu dulu. 8/10 dipermudahkan jadi 4/5. Okay. Your answer is 4/5. Okay. Maksud kami 8/5 dipermudahkan jadi 4/5. Oh, jadi 4/5 lah jawapan awak. Betul lah tulis. Cikgu ya. Kami salah sebut dari tadi 8/10 dipermudahkan jadi 4/5 maksud kami. Oh, betul lah tulis cikgu ya. Betul lah ya. Okay. Kan dipermudahkan jadi 4/5 udahlah. Betul lah cikgu dah tulis 4/5 ya Razin. 5/10. Okay, ada yang dapat 5/10. Okay, now stop. Okay, stop. Listen. Dengar. Okay, kita check sama-sama. Kita check sama-sama apa jawapan awak. Okay, saya tukar warna pen saya tolok. Apa jadi macam tu? Okay, saya tukar warna pen saya dulu Okay. Okay.
So, kalau awak tengok dekat sini, 1/2 tambah 3/10. Okay. Penyebutnya berlainan. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak samakan penyebut dahulu. Okay, petuanya adalah kita ubah penyebut yang lebih kecil kepada penyebut yang lebih besar. Maksudnya 2 ini lebih kecil, kita akan tukarkannya jadi 10. Kalau kita nak tukarkannya jadi 10, kita guna operasi apa? Darab 5. Okay, yes, darab 5. Very good, Akil. Darab 5. Okay, jadi sekarang, okay, kita saling semula. 1 darab 5, berapa? 5. 5. 2 darab 5, 10. Tambah, ini berubah tak? 3/10 tu berubah ke tidak? Tidak. Tidak, jadi saling balik. Rumah 10 cikgu. Okay, jadi sekarang, okay, kalau sekarang, kalau awak tengok, siapa yang on mic tu? Siapa yang on mic tu? Tolong tutup mic awak. Okey. Jadi sekarang awak tengok pecahan ini penyebutnya dah sama. Ini 10, ini 10. Barulah awak boleh tambah. Barulahnya adil. Apabila dia sudah adil, barulah awak boleh tambah. Tambahlah macam biasa. Mic tolonglah tutup. Siapa yang buka mic tu tolonglah tutup. Siapa yang? Ada orang buka mic. Siapa? Cikgu cek. Ada tutup. Thank you. Wan Muhammad Haras. Wan Muhammad Haras. Okay, thank you Wan. Okay. Jadi sekarang, balik situ. Okay, oleh kerana pecahannya dah sama, the denominators is the same, you just can add, you can just add and ataupun subtract, you can solve this macam biasalah. Denominators dah sama, samakan je lah, ni dah sama kan. Biar je lah. So 5 tambah 3. Berapa jawapan Tok? 8/10. Okay. Okay, very good. So kelas 8/10 ini jawapannya betul. 8/10. Tapi kelas, every time you get your answer. Cikgu, Okey dah? cikgu. Oi. Ada kucing. Okay. Jangan fokus kelas dulu. Kucing yang kemudian. Okay, so 8/10 jawapannya betul. 8/10 is the correct answer. But then you need to think whether this fraction can be simplified or not. Awak kena fikirkan sama ada pecahan ini dapat dipermudahkan ataupun tidak. Yes, very good Amma. Boleh dipermudahkan. Okay, kalau boleh dipermudahkan maksudnya 8/10 ini bukan jawapan akhirnya. Okay, kalau kita nak permudahkan 8/10, kita bahagikan dengan berapa? Paling senang. Awak tengok. Ini adalah nombor genap. 8 is even number. 10 is also even number. Okay, jadi multiplication table apa yang awak boleh guna? Nombor yang sama. 2. Yes. Divide by 2. Divide by 2. Okay, 8 divide by 2 is? 8 divide by 2 is? 16. 10 divide by 2 is? 5. Selepas awak permudahkan, barulah awak dapat jawapan yang terakhir. After you simplify the question, then only you get the final answer. So this is the final answer. Okay, siapa yang dapat 4/5 tadi? Congratulations, betul. If you get 8/10, jawapan awak pun betul. Kalau dapat 8/10 tu pun jawapan awak betul. Cumanya awak belum dapat jawapan akhir. Jawapan awak belum dipermudahkan. Jadi ingat setiap kali awak dapat jawapan kan, awak kena fikir dulu sama ada jawapan itu boleh dipermudahkan lagi ataupun tidak. Boleh dikecilkan lagi ataupun tidak. Okey? Boleh? Okey. Yang ini adalah soalan di dalam buku latihan awak. Cikgu beri contoh soalan dalam buku latihan awak. Okay, this is diagram number 1. Okay, 2/5 kan? 2/5. Okay, ini yang kita nak tolak. Ini yang kita nak tambah. This one is kita nak tambah. Okay, this is diagram number 2. Kita nak tambah. Apa pecahan ni? What is the fraction for this diagram number 2? 4. Apa pecahan untuk diagram number 2 ni? Ni. This is 1/5. This is 2/5. Yang ini. Yang ini kelas.
Listen, dengar. 1, 2, 3, zip. Saya bukan tanya jawapan. Saya tak tanya jawapan. Saya tanya apa pecah ni? Apa tadi Naya? Rizky? Mana ada? 2/10. Pecahan ini, gambar yang kedua ini adalah 1/10. Jadi soalan ini, okey sekejap, saya tengah mengajar. Ryan, Azifa, tutup mic. Sekejap Okey. Jadi soalan ini adalah 2/5 tambah 1/10. 2/5 tambah 1/10. Okey. Tok tengok gambar je. Awak si perlu kira. Kalau dah gambar, awak tengok gambar. Apabila ini ditambah kepada ini, jadilah gambar Tok. Toklah jawapannya. Berapa jawapan Tok? 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. 5/10. Kalau tengok dekat sini, gambar ini 5/10 ini, ada sikit lagi tempat kosong dekat belakang tu. Kena, maka kita dah dapat jawapan. Kenapa ada lagi tempat kosong? Maksudnya apa? Bagi pemudahkan. Yes, very good Akil. Maksudnya jawapan ini bukanlah jawapan akhir. Kerana ia masih boleh dipermudahkan. This is not your final answer. Okay? How to simplify? Macam mana nak permudahkan? Macam ni? Bagi berapa? Yes, very good. Sifir 5. Oh, bagi 5. Okay. 5 bagi 5 apa jawapannya? I found the Satu. 1. 10 bagi 5? Jadi inilah jawapan yang terakhir. 1/2. Setiap kali awak dapat jawapan tu, every time you get the answer, you need to think before you make the answer, that answer that you find. Sebelum awak dah jadikan jawapan yang awak kira tu sebagai jawapan terakhir, awak kena fikir sama ada jawapan itu boleh dipermudahkan ataupun tidak. Sekiranya jawapan itu boleh dipermudahkan, if that fraction can be simplified, okay, you need to simplify first. Okay, permudahkan dahulu. Kemudian barulah awak dapat jawapan yang final, yang terakhir. Okay, boleh? Okay, senang tak? Senang? Boleh. Okay. Jadi ingatlah, untuk menambah pecahan dengan penyebut yang berlainan, to add fractions with different denominators, you need to make the denominators the same. Awak kena samakan penyebutnya dahulu. Ingat, dia mesti adil. Macam mana nak samakan penyebut? Okey, selalunya kita akan ubah penyebut yang kecil menjadi penyebut yang besar. Okay, we are going to change the denominator, the smaller denominator, okay, to the bigger one. Okay, boleh? 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 Boleh. Okay, very good. Okay, now. Boleh. Sekarang kita nak tengok. Boleh. Okay, senang je kan? Okay, sekarang kita nak tengok tolak pecahan dengan penyebut yang berlainan. Okay, subtraction of fraction with different denominator. Awak dah mula pun tadi sebenarnya. Sama je. Awak kena samakan penyebutnya. Okay, kita tengok. 1/2 minus 1/4. Okay, this is 1/2. Okay, this is 1/2. Ini gambar 1/2. Siapa yang on mic tu? Can you please switch on your mic first? Husna, tutup mic. Okay. Ini 1/2. Bila tolak, maksudnya kita buang. Contohnya kita ada 2 contohnya. 2 tolak 1. Maksudnya kita ada 2, kita buang 1. Jadi jawapannya 1. Sama juga dengan ini. Tolak pecahan. Awak ada 1/2. Awak nak buang daripada 1/2 ni. Awak nak buang 1/4. Okay, awak nak buang yang ini. Daripada 1/2 ini, awak nak buang 1/4. Tapi kalau awak tengok, okay, macam ni kita mau buang 1/4. Macam ni kita mau buang 1/4. Tok 1/2. Macam ni kita mau ambil 1/4 daripada 1/2 tu. Ni 1/4. Can you see 1/4 there? Can you see 1/4? Boleh tak awak nampak 1/4 dekat sini? No, tak boleh. Tak nampak. No way. Yes. No. No kan? Tak boleh kan? So, what you need to do is you need to change the fraction into over 4. Awak kena tukarlah kepada over 4. Barulah awak boleh nampak 1/4. Okay. So, Tok 1/2. Cikgu si tukar Tok. Bahagian yang diwarnakan yang Tok, cikgu si tukar. I don't change this part. Okay, 1/2 is still there. 1/2 ini sentiasa ada dekat situ. So, tengok saya akan jadikan pecahannya per 4. Per 4. Sekarang cikgu ada ini. Tok pecahan 1/2 tadi masih sama kan?
Sekarang cikgu dah ada bagi 4. So sekarang daripada ini can we subtract 1/4? Boleh tak kita buang 1/4 sekarang? Boleh sih kita buang 1/4. Awak nampak sih ada sih 1/4 ke Sia? Ada. Ada kan? Ada. Jadi sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak buang 1/4. Tengok cikgu buang. Tengok cikgu buang. Untuk 1/4 kita buang. Dah buang 1/4. Berapa lagi tinggal tu? Apa jawapannya tu? What is the answer? 1/2 or 1/2 or 1/2. Macam mana cikgu mula tadi? Cikgu jadikan yang ini kepada 4. Supaya kita dapat tolak. Okey, boleh? Sama je, mesti samakan penyebut. Penyebutnya mesti sama. Okey. Sama je dengan yang ini. I have 3/4. Haras. Okey. Siapa lagi on mic tu? Can you Afif? Bila cikgu go, siapa lagi yang on mic? Please check mic awak. Off-kannya. Okay? Off game. Off. Okay. Sama juga dengan soalan ni. 3/4 minus 4/8. Okay, this diagram, I have 3/4. Cikgu ada 3/4 dekat sini. Okay. Kita nak buang 4/8. Macam mana cikgu nak buang? Cikgu mesti nampak pun 4/8. Tok 3/4. Macam mana cikgu mau buang? Cikgu mesti nampak 4/8 dekat situ. Betul sih? Kan? So, apa yang cikgu perlu pula? Cikgu kenalah jadikannya over 8 dulu. Baru cikgu boleh nampak 4/8 ya. Okay. So, to 3/4 kita jadikannya over 8. Cikgu tambah garis yang kat sini. Jadi 3/4 tadi, untuk 3/4 tadi sebenarnya adalah 6/8. 6/8 minus 4/8. Dah sama kan? Sebenarnya jadikannya 4/8 tadi. Times by 2. Okay. Sekarang dah nampak kan 4/8. 1, 2, 3, 4. Kita boleh buang. 1, 2, 3, 4. 4 tiga boleh buang. Tengok, kita buang. This is 1/8. So, kita buang 2/8 already. Buang lagi 3/8. Buang lagi 4/8. So, jawapan dekat situ sekarang berapa? 2/8. Yes, 2/8. Yes, 2/8. Is this the final answer? Yes, very good. Dua pendapat, Ada lagi jawapan cikgu. terakhir? Cikgu. Okay, soalan cikgu sekarang. Adakah ini jawapan terakhir? Adakah 2/8 Cikgu. ini jawapan terakhir? Is this your final No. answer? Why no? Why? Kena. Dapat dipermudah. Yes, dapat dipermudahkan. How do you simplify? Macam ni awak permudahkan. Bahagi berapa? 2. Yeah, bahagi 2. Dua. Even number. Dua. Even number. Dua. Even number. Yes, even number. Nombor genap. Jadi Bahagi awak 2. permudahkan. So, 2 bahagi 2 tu divide by 2. 2. 1. 8 divide by 2. Bagi 2. 8 bagi 2. 4. Yes, very good. So, this is your final answer. 1/4. 1/4. Okay. Zip. Cikgu. Apa Zifa? Okay. So now, Bila Apa, habis Zifa? GM? bilanya habis? Dah habis lah. Bila habis GM? Bilanya habis, dia akan habis. Oh. Okay. Habis dah sekarang. Okay. Stop. Okay. Dah. Awak menyampuk nak makin lambat cikgu habis. Okay. Bilanya habislah. Cikgu pun dapat jangka bilanya habis. Yang akan habis bilanya habis. Okay. So sekarang, cikgu ada soalan. 5/8 tolak 1/2. 5/8 minus 1/2. You need to solve this. Petuanya, kita kena samakan penyebut. Okay. Penyebut mana yang kita nak tukar? Kita tukarkan penyebut yang lebih kecil. So you need to change 2 menjadi 8. 2 tu mesti jadi 8. Okay, buat sekarang. Bagi tahu saya jawapan. Tell me your answer. Siapa yang dah kira tu, dah dapat jawapan, you tell me your answer.
boba kah? 1/8 cikgu. 1/8. Rizky. Rizky kata. Rizky nak. 1/8. Okey. Okey. Kelas. Okey. Sekarang awak tengok saya dah tulis 1/8 dekat situ. Kalau jawapan awak sama, okay, tak apa. Okey, biarkan. Tak payah sebut. Siapa yang lagi ada jawapan yang berlainan daripada 1/8? Jawapan selain 1/8. 1/4. 1/8 is sama with 1/8 already. I write down already there. Okay. Any other answer? Different from 1/8. Sama situ. Cikgu sebut lagi. Cikgu nanya yang berlainan aja. Yang dapat jawapan yang lain. Ada sih yang dapat jawapan yang lain? Arsyad? Arsyad raise hand. You have your answer, Arsyad? Ada jawapan si Arsyad raise hand ya? Arsyad angkat tangan ya? Arsyad ada jawapan kah? Cikgu, saya ada jawapan. Okay. Kita kira sama-sama. 1/8 Nampaknya already. permudahkan. Cikgu dah tulis kat saya. 1/8. Okay. Kita kira sama-sama. So, which one we need to change? Mana satu yang kita nak ubah ni? 5/8 atau 1/2? Okay, 1/2. 1/2 cikgu. Okay, jadi kita nak tukarkan 2 ini menjadi 8. 2 darab dengan apa sama dengan 8? 4. So, this one times by 4. This one also times by 4. Okay. So, yang ni 5/8 berubah ke tidak? 5/8? Tak berubah. 5/8 minus. So, jadi apa? 1 times 4 is? 4. 2 times 4 is? 2 times 8. Sekarang penyebutnya dah sama. Okay. Sekarang awak tengok the denominators is already the same too. So you just copy the denominators. Copy je. So dekat atas tu 5 minus 4. Okay. So dah password. Arsyad tutup mic. Okay. So 5 tolak 4. 5 minus 4 is? 1. 1/8. Yes, very good. Okay, 1/8. So the correct answer is 1/8. Can we simplify 1/8? No. No. Satu ya. Udah satu. Kan si dapat mau kecilkan lagi nya. Udah paling kecil saya satu ya. So this is your final answer. 1/8. Congratulations for those who get the correct answer. Siapa yang dapat jawapan betul tahniah. Siapa yang si dapat jawapan betul tadi cuba lagi. Siapa yang lambat kira pun si ada hal. Kira je awak kira sendiri. Okay. Next question. Can you please solve this? 1/2 minus 1/10. 1/2 tolak 1/10. Kira. Lepas awak dapat jawapan, awak beritahu saya. Satu, yang 2, 10. Berapa? 4/10 cikgu. 4/10. Okay. 9. Ingat awak kena fikir sama ada jawapan awak tu boleh dipermudahkan ataupun tidak. Kejap, cikgu tulis bagus-bagus tu. 5. Kejap. 4/10. Nanya tu. 2/5. Okey. 2/5. Ada 2 jawapan yang berlainan dekat sini. Ada lagi ada jawapan lain si? 2/5. Lagi jawapan lain? Siapa yang ada jawapan lain? Berapa per 8? Siapa ya, Tek? 2/10. 2/10. Lagi? 6/10. Ha? 6/10. Pardon? 6/10. 6/10. Okey, 6/10. 2/5. Okey, now. Dah. Okey ah? Okey. Kita kira. 25. 2/5. Okey, ada kat situ. Okey, kita kira. Okey. So sekarang, okay, what do you see here? We have different denominators. Kita ada penyebut yang berlainan. 1, 2, satu lagi 10. Okay, please off your mic. Okay, satu penyebutnya 2, the other one penyebutnya 10. Different denominators. So you need to make the denominators the same.
Yang mesti sama, okay? So we change, kita tukar yang lebih kecil. 2 ini mesti jadi 10. Jadi 2 darab dengan berapa sama dengan 10? Darab berapa? 5. Yes, 2 times 5. So, 1 ni mesti darab dengan 5. Bawah pun mesti darab dengan 5. Awak tak boleh tukar bawah saja. Si boleh, si adil. Merajuk yang atas yang kelak. Si sama. So, kalau bawah tu awak darab dengan 5. Atas pun mesti darab dengan 5. Jadi sekarang, okay. 1 darab dengan 5 berapa? 1 5. darab 5. Okay. 2 darab 5 berapa? 2 darab 5 berapa? 10. 10. Now class, the next fraction 1 over 10 ni berubah ke tidak? No. No, jadi 1 over 10. Now look, listen. Since the denominators is already the same, so you just copy lah denominators tu. Yang dekat atas ni, awak boleh buat macam ni. 5 tolak 1. When 5 minus 1, jadi berapa 5 minus 1? 4 over 10. 4 over 10. This answer is correct. Okay, this answer. Rizkah tadi, mestinya kira 5 plus 1 kan? Betul sih Rizkah? You do like that kan? You 5 plus 1 awak kira, awak si minus. Betul sih? That's why you get the answer 6 over 10. Betul sih? Rizkah pun jawapan untuk kan? 6 over 10. Careless careless, cuai. So now class, look, 4 over 10. Sebelum awak jadikan ini jawapan terakhir awak, you need to think first. Can we simplify 4 over 10? Yes. Boleh? Yes. How? Yes. How? Macam ni. Darab 2. Darab, simplify. Bahagi 2. Bahagi dua. Macam ni mempermudahkan untuk cikgu dah ajar. Siapa yang belum mahir lagi nak permudahkan, awak boleh rujuk kepada video yang cikgu beri dalam kelas. Dalam YouTube cikgu pun ada. Cikgu letak semua dalam yang untuk rujukan awak. So 4 bahagi 2 berapa jawapannya? 2. Okay. 10 bahagi 2? 2 over 5. Bercampur-campur dah bahasa awak. 2 over 5. Boleh. Asal jawapannya betul. 2 over 5. Jadi 2 over 5. 2 per 5 ini pun jawapannya betul. Okay. Kami betul. Cumanya antara dua jawapan. Okay. Siapa tu? Okay. Cumanya, okay. Kedua-dua jawapan ini 4 per 10 dengan 2 per 5 ni adalah jawapannya betul. Both 4 over 10 and also 2 over 5 is the correct answer. But which one is the accurate one? Mana satu yang lebih tepat? Mana satu jawapan akhir? Jawapan akhirnya adalah 2 over 5. yes, 2 over 5. Sebab apa? 4 per 10 ini masih boleh dipermudahkan. We can simplify 4 over 10. So, 2 over 5 is the most correct answer yang paling tepat sekali. Okay? Boleh? Senang je kan? Okay, now you calculate this one. Solve this. 5 over 6 minus 1 over 2. Kira. Dah dapat jawapan? Bagi tahu cikgu. 4 over 6. 4 over 6. Okay, jawapan lain? 4 enam. Dah. Dah, cikgu dah tulis. Okay, jawapan lain? 1 per 3. 1 per 3. Jawapan lain? 1 per 3. Okay, jawapan lain? 1 per 3. 1 per 3. Okay, lain? 2 over 6. 2 over 6. 2 per 1 per 3. Okay. Dah? 5 over 6. Okay. Zip. Let us check. Kita kira. Okay. So, 5 over 6 minus 1 over 2. 5 per 6 tolak 1 per 2. Penyebutnya tak sama. Terus kita nak tukar. Yang mana satu kita tukar? 6 ke 2? 2. Kita tukar jadi apa? 3.
Tukar jadi nombor apa? 6. Jadi 6. Okay, kita mau samakannya. Jadi 2 darab dengan apa sama dengan 6? 3. 3. So, yang ini darablah dengan 3. Atas pun jangan lupa. Jadinya akan jadi macam tu. Tok berubah sih. 5/6 berubah ke tidak? Tidak. So, you just copy lah. Salin balik. Tolak. Yang ini 1 darab 3. 1 darab 3 boleh dibuat apa? Kejap loh. 1 darab 3 Tiga. jadi buat apa? 3. 3. 2 darab 3 jadi berapa? 6. 6. Okay. So now, the denominators is the same. Penyebutnya dah sama. Jadi awak boleh telus samakan penyebutnya. Sekarang yang atas tu lagi. 5 tolak 3. Berapa? 2. 2/6. Okey, betul. Jawapan tu betul. 2/6. Tapi, I thought my answer was 2/6. tapi, now. Cuba awak tengok. Boleh dipermudah. Yes. Dia masuk Boleh. boleh. Ah. 1/3, cikgu. 1/3. How do you get 1/3? Macam mana awak dapat 1/3 ya, Teh? Bagi 2. Bahagi? Jawab 2. 2. Akil, bahagilah Akil. Kita mau kecilkan yang kita bahagi. Bahagi 2. Okay, Izara. 2 divide by 2. 2 divide by 2. 1. 6 divide by 2 is Bagi 2. Bagi 2, 3. So, 1/3 is the accurate answer. Jawapan yang paling betul adalah 1/3. 2/6 pun jawapannya betul. 1/3. Yes. Okay. 2/6 pun jawapannya betul. Cumanya tidak tepat sebab dia masih boleh dipermudahkan. We can simplify 2/6 becoming 1/3. Jadi 1/3 is the final answer, jawapan terakhirnya. Okay? Senang aja. Okay. This one is the question inside your activity book. Okay. Kalau awak tengok dekat sini. Okay. 2/3. Ni 2/3 kan? This one is 2/3. This one is the one that you need to buang. Yang ni awak nak buang. Awak nak buangkan. Buang tolak, buang kan? Okay. So apa fraction ini? What is the fraction? 1 over? Apa fraction ini? 1 over? 1/4. 6. Ni daripada situ. Ni kat situ. 1 over? 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2/3 minus 1/6. 6. Berapa jawapannya? Berapa jawapannya tinggal tu? Kalau awak ada gambar, awak tengok gambar aja. Berapa jawapan tu? Tu jawapannya. 3/6. Yes, 3/6. Okay, yang ini tadi dah buang. Ini dah buang dah. Okay, jadi tinggal ini 3/6. 3/6. Okay. Kena ada sikit lagi tempat kosong situ. Why? Kenapa ada 3/6, cikgu. 3/6. Tapi kena ada. Cikgu dah tulis itu 3/6. Tapi kena ada satu lagi tempat Boleh kosong. dipermudahkan. Boleh Yes, very good. Boleh dipermudahkan. How do we simplify? Permudahkan. Bahagi berapa tu? 2. Okay. Bagi 2. Bolehkah bagi 2? Boleh bagi 2? Tak. Kena. Nombor genap. Mesti boleh. Tak boleh. Nombor genap. Sebab Bagi 3. Okay, zip. Nombor genap, cikgu. Zip. Sabar. Dengar cikgu zip. Okay. Kena kita sebut. Tadi ada yang cakap bagi dengan 2. Tapi tak boleh. Kenapa tak boleh bagi 2? Sebab Sampai dekat nombor sini genap. 3. Sampai nombor genap. Sabar dulu Akil. Sabar. Sebab 3 ini adalah nombor ganjil. 6 nombor genap. Kalau kita nak guna sifar 2, kita kena pastikan kedua-dua nombor ini nombor genap. Okey? 3 ni nombor ganjil. Kalau satu nombor ganjil, satu nombor genap, kita tak boleh guna sifar 2. Sifar 2 hanyalah untuk kedua-dua pecahan tu nombornya kedua-duanya nombor genap. So, sifar 2 out. Jadi, sifar berapa lagi tu? Jawab 3. Sifar 3. Darab ke bahagi? Darab. Bahagi. We want to simplify. Bahagi 3. Okay, kita nak permudahkan, kita nak kecilkan pecahan tu, jadi kita kena bahagilah. Okay, sifar yang ada kedua, 2, 3 dengan 6 di dalamnya adalah sifar 3. So sekarang 3 bahagi 3, 1, 6 bahagi 3, 2. Inilah jawapan terakhir awak. Suk Syamimi. Tahniah. 1/2. Yes, betul 1/2. Ingat, setiap kali awak tolak, kau tambahkan bila awak ada jawapan terakhir tu, awak kena fikir dahulu. You need to think first whether the fraction can be simplified or not. Sama ada pecahan itu boleh dipermudahkan ataupun tidak. Kalau tak, jawapan awak kurang tepat. Walaupun jawapan awak betul, tapi kurang tepat sebab tidak dipermudahkan. Okay? Boleh? Boleh?
Kerja rumah. Kosong 69 dan 62. Page 69 and also 62. 69 kah? Sorry, salah. Salah saya. Percentages. It is not 69. Saya salah tu. Tunggu sekejap. Ni 60. Cikgu, bukan suara 60 kah? Cikgu 60 60. Sorry kelas. Page 60. dah pola. Page 60 and also 62. 60 and 62 ah. Haria cikgu suruh pola 59 Cikgu, dan kami dah pola. 61. Hari tu dah pola baguslah. Maksudnya awak dah belajar awal. Dah kami dah siap. Page 60. Cikgu, Awak udah pola, udah sabar. Udah pola, udah. Kelak hantar. Jangan. Cikgu. Oi, sabar. 60 tak orang gitu. Pening saya. Okey, 60. Yes, 60 dengan 62. 61 cikgu. 61 dah pola Haria. Cikgu dah suruh pola Haria kan? Haria cikgu suruh pola 59 and also 61. Dah. So, Ambil belum? so kelas, janganlah pada cikgu saya dah pola. Tapi saya dah pun hantar dengan cikgu. Dah pola ya hantarlah dengan cikgu. Okey. Ambil Okey. lupa ni. Dah siap ya? Dah pola kan? Dah pola. Bagi dengan bawa apa awak. Kami dah siap. Ambil gambar lo, hantarkan cikgu macam yang. Okey, cikgu tanda siapa yang dah siap. 5 plus 9 dengan 6. Siapkan dulu. Okey, siapkan dulu. Okey? Jadi, okey, cikgu nak pola rumusan. So, kita menambah dan juga menolak, okey, menambah dan menolak yang tidak sama. Addition and also subtraction or fraction with different denominators. You need to make the denominators the same, equal dulu. Samakan penyebutnya dahulu. Macam ni kita mau samakan penyebut, Azifah. Macam ni kita mau samakan penyebut. Kita akan tukarkan penyebut yang lebih kecil kepada penyebut yang lebih besar. Sabrin. Okey. Macam ni mau samakan penyebutnya, kita akan tukarkan penyebut yang lebih kecil kepada penyebut yang lebih besar sikit lagi ya. Macam ni operasinya, guna operasi darab. Kemudian apabila awak selesaikan jawapan terakhir awak sih boleh terus pada auto jawapan terakhir saya tidak. You need to think first sama ada pecahan tersebut boleh dipermudahkan ataupun tidak. Whether the fractions can be simplified or not. Kalau boleh dipermudahkan, can be simplified, awak perlu permudahkan. Okey, kalau tak boleh dipermudahkan, barulah itu jawapan terakhir awak. Okey? Boleh kelas? Boleh? Tak. Boleh ke tidak? Okey. Boleh. Okey. 1, 2, 3. Zip. Okey. Dengar. Sebelum lepas buah macam biasa. Okey, tunggu jangan keluar dulu. I stop the recording first. Jangan keluar dulu. Yeah.